Korang sukakan kisah seram? Pada kali ini, Kadish nak bercerita mengenai satu kisah seram di mana ia pernah dialami oleh Ahim, bukan nama sebenar, yang terserempak dengan sosok hantu Pontianak ketika memandu pulang seorang diri di tengah malam melalui kawasan tanah perkuburan yang gelap. Kisahnya bermula di sekitar 10 tahun yang lalu, di mana Ahim yang merupakan seorang pekerja syarikat kejuruteraan sering berulang-alik dari ofis ke site, iaitu tapak yang perlu dilewati ketika bekerja. Oleh kerana memegang jawatan sebagai resident engineer, Ahim bertanggungjawab untuk memastikan sebuah projek bangunan yang dikendalikannya agar berjalan lancar. Maka, Ahim terpaksa bekerja dan membuat site visit tapak projek berkenaan. Dipendekkan cerita, pada satu hari, ketika sedang membuat site visit, Ahim terpaksa memandu ke kawasan projek tersebut yang dikatakan terletak jauh dari pusat bandar. Kebetulan pula, Ahim terpaksa memandu melintasi ke kawasan perkuburan sebelum menuju ke tapak projek itu. Ahim memandu dari ofis di mana dia bekerja dari pukul 2 petang, dan ketika melimpasi satu kampung, Ahim sedikit tercengang apabila melihat satu kawasan perkuburan, dan pada waktu itu Ahim tidak merasakan apa-apa kerana dia hanya memandu di siang hari. Apabila sampai di tapak projek, Ahim sempat berbual dengan resident engineer dan site engineer yang lain di tapak tersebut. Ahim sempat melawat dan membuat catatan ringkas untuk dijadikan laporan sebaik saja dia balik nanti. Oleh kerana terlampau sibuk dengan kerjanya pada hari itu, tambahan pula hujan lebat membuatkannya terpaksa berteduh seketika di tapak itu menunggu hujan reda walaupun hari sudah malam. Ahim hanya berehat di ofis kecil di tapak site sementara menunggu hujan berhenti dan dalam masa yang sama menyiapkan laporannya. Oleh kerana terlampau fokus dengan laporan yang dibuatnya, Ahim tidak sedar hari sudah pukul 12 malam. Memandangkan hari sudah lewat malam, di mana rakan-rakan lainnya sudah balik awal di waktu petang, dan hujan sudah berhenti, dan dia terpaksa bergerak balik dari tapak site yang dilawatinya. Akhirnya, Ahim telah memandu kira-kira pukul 12 malam keluar dari kawasan tapak berkenaan. Ketika memandu pulang, Ahim terpaksa melalui kawasan yang agak gelap kerana kawasan tersebut belum ada lampu jalan dan tidak terlihat mana-mana kereta yang lain yang melalui di kawasan itu pada lewat malam. Ahim hanya bergantung dengan cahaya lampu keretanya ketika memandu di kawasan gelap tersebut. Ketika hampir setengah jam memandu, Ahim terasa agak sedikit mengantuk dan sempat menguap. Tetapi, tiba-tiba Ahim terkejut kerana melihat seperti seorang gadis berambut panjang berbaju putih melintasi jalan raya di tengah-tengah malam. Ahim sedikit tergamam tetapi hanya mendiamkan diri dan tidak mampu berkata apa-apa
dan hanya meneruskan perjalanan. Sewaktu itu, Ahim sedikit gugup dan dapat merasakan satu perasaan cemas dan gugup. Tiba-tiba, Ahim merasakan bulu romanya meremang dan terus menggigil apabila menoleh di seat belakang di dalam keretanya. Dia melihat seorang gadis yang berwajah pucat dengan rambut yang panjang dan berbaju putih di dalam keretanya sambil memerhatinya yang sempat ditatapnya dari cermin kereta di hadapannya. Ahim seperti mahu menjerit, tetapi dia terus menguatkan semangatnya dan mulutnya terus terkumat kamit membaca surah Al-Fatihah. Ahim memandang sekali lagi di belakang, tetapi sepertinya tiada lagi kelibat wanita berambut panjang yang ada di dalam keretanya. Ahim sempat berfikir, adakah dia hanya berhalusinasi atau hanya takut karena memandu seorang diri di tengah malam? Tetapi Ahim masih dapat merasakan sesuatu yang tidak enak dan terus memandu. Ahim terus menekan pedal minyak dan berharap dapat keluar dengan cepat di kawasan itu. Akhirnya, Ahim melintasi satu kawasan perkuburan yang pernah dilaluinya petang tadi. Ahim sedikit cemas, tetapi tetap meneruskan perjalanannya. Ahim tidak mahu memandang arah perkuburan itu dan matanya hanya melihat jalan di hadapan. Tetapi alangkah terkejutnya apabila Ahim merasakan ada sesuatu yang sedang terbang dari sisi tingkapnya. Ahim dapat merasakan seperti seorang perempuan berambut panjang sedang terbang di sebelah tingkap kanannya. Dan sekarang, Ahim berasa sangat jelas dan nyata kelibat wanita yang dilihatnya tadi adalah sosok Pontianak dan bukannya perempuan biasa. Ahim menguatkan semangatnya dan membaca pelbagai surah yang terlintas dia dalam kepalanya, dan dalam masa yang sama cuba menenangkan diri supaya tidak gelabah dan takut dengan gangguan makhluk wanita berambut panjang itu. Tiba-tiba suara mengilai kedengaran dengan jelas dan Ahim tetap memberanikan diri memandu, dan dalam masa yang sama mulutnya masih terkumat kamit membaca surah-surah yang terlintas di dalam fikirannya. Ahim dapat merasakan di atas keretanya seperti dipijak-pijak sesuatu dan ada bunyi di atas keretanya. Dan akhirnya Ahim mula menjerit, "Jangan kacau aku, wahai makhluk durjana." Tiba-tiba bunyi suara mengilai semakin kuat dan Ahim semakin gugup dan cemas. Tanpa disedari, kelibat wanita itu mulai mengganggu Ahim dan sekarang ia muncul di hadapannya. Akhirnya Ahim yang ketika itu sudah mulai ketakutan, tetapi masih berharap untuk melepasi kawasan itu. Tetapi sosok hantu Pontianak itu masih mengganggu Ahim. Ahim sempat melihat sosok Pontianak terbang dan hinggap di atas pokok dan terbang mengikut belakang keretanya. Ahim menguatkan semangatnya, tetapi dia juga berharap ada kereta lain yang turut sama melalui kawasan itu dan tidaklah dia seorang diri memandu di kawasan itu.
gangguan Pontianak ini semakin dahsyat. Ahim seperti melihat wajah dengan rambut panjang bergerak dari cermin kereta di hadapannya. Ahim mulai berpeluh, tetapi coba untuk menenangkan dirinya dan menganggap apa yang dilihatnya hanya sekadar imajinasi sahaja. Ahim membaca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan akhirnya membaca surah At-Duha. Setelah beberapa menit, akhirnya Ahim sudah menepasi kawasan hutan gelap yang dilaluinya, dan akhirnya Ahim sempat keluar dari kawasan tersebut dan menghampiri kampung sebelum menuju ke bandar. Ahim semakin lega kerana dia sudah memasuki kampung yang sudah ada lampu jalan. Ahim mendapati tiada lagi gangguan sosok wanita berambut panjang itu. Adakah disebabkan Ahim sudah keluar dari kawasan hutan gelap tersebut? Selang beberapa menit, akhirnya Ahim sudah sampai di hadapan rumahnya. Ahim mematikan keretanya dan parking di luar rumahnya dan cepat-cepat berlari membuka pintu dan masuk ke rumahnya. Akhirnya Ahim merasa lega kerana sudah berada di dalam rumah. Begitulah kisah dan pengalaman Ahim yang diganggu Pontianak ketika memandu seorang diri di tengah malam ketika balik kerja pada lewat malam. Sejak dari peristiwa itu, Ahim jarang balik di waktu malam dan sentiasa memainkan CD bacaan surah apabila melalui tempat gelap di malam hari. Begitulah sedikit kisah seram yang dikongsikan oleh Ahim yang pernah dialaminya 10 tahun yang lalu yang masih terpahat di ingatannya. Benar atau tidak, bagi mereka yang pernah memandu seorang diri di tengah malam melalui kawasan perkuburan, mungkin pernah mengalami pengalaman seram yang mungkin hampir sama seperti Ahim.